نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Jadi sebelum kita mulakan darah kita, jadi saya minta sahabat-sahabat tengok ayat 35 surah Ghafir. Sebelum kita sambung pengajian kita, sila rujuk ayat 35 surah Ghafir. Dah jumpa? Pelajar-pelajar pun boleh tengok ayat 35 surah Ghafir. Dah jumpa? Kalau tengok dalam handphone tu tak apa nampak, buka Quran. Quran muka surat yang berapa? Tak jumpa lagi? 471. Buka Quran, buka surat 471. Ayat 35. Alladzina yujadiluna fi ayatillah, orang-orang yang membantah tentang ayat-ayat Allah, bi ghairi sultanin, tanpa keterangan ataupun bukti. Bi ghairi sultanin, tanpa keterangan, bukti ataupun hujah. Atahum, yang telah datang kepada mereka. Maknanya ada di kalangan manusia ini dia lawan ayat Quran tanpa hujah, tanpa dalil yang mereka jumpai, yang datang kepada mereka. Mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi, kabura maqtan 'indallah, amat besar kemurkaan ataupun kebencian di sisi Allah. Orang yang menentang ayat Quran ni, tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada bukti, dia duduk lawan juga. Dia lawan kebenaran walaupun di dalam keadaan dia tidak mempunyai dalil. Wa 'indal ladzina amanu, amat besar kebencian di sisi Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah telah menutup ataupun telah mengunci oleh Allah Ta'ala di atas setiap hati yang takabur, yang sombong, lagi maha tinggi. Jabbar ada beberapa makna. Al-Ali, pertamanya Jabbar dengan makna Al-Ali, maknanya tinggi. Tinggi ni apa makna? Besar diri. Yang kedua, Jabbar dengan makna memaksa orang, suka memaksa orang. Jadi apa isunya di sini? Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut sebahagian daripada perangai manusia ataupun sifat buruk bagi manusia
yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan takabur, mutakabir dan juga jabbar. Kan mutakabir ni salah satu daripada sifat Allah, kan? Jabbar juga salah satu daripada sifat Allah. Tetapi Allah Ta'ala kata orang yang sombong, besar diri, angkuh ni, dia juga ada sifat mutakabir. Dia juga ada sifat jabbar. Sebab itu kita kata, kalau orang ada sifat jabbar, sifat mutakabir, sifat itu buruk bagi manusia. Adapun bagi Allah, dia jadi satu kemuliaan, satu keagungan, suatu kehebatan, suatu perkara yang menggerunkan bila Allah Ta'ala bersifat dengan mutakabir, sifat dengan jabbar. Kita masih lagi membincangkan tentang masalah akidah, dan sebahagian daripada perbahasan akidah itu adalah ayat-ayat sifat dan juga asma'ul husna. Di dalam pelajaran kita yang lalu kita dah sebut sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala adalah sifat tipu daya. Jadi sifat tipu daya itu ada kepada manusia dan ada kepada Allah. Begitu juga sifat mutakabir, sifat jabar ini ada kepada manusia, ada juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sifat mutakabir dan juga jabar itu tak layak, walaupun orang ada sifat tu, sifat takabur, riak, sombong, aku semua wujud ada, tetapi tak layak. Tak sepatutnya dia bersifat demikian. Dia termasuk di dalam sifat-sifat mazmumah, bukan mahmudah, sifat-sifat yang dikeji. Sifat-sifat yang dikeji. Jadi tidaklah salah kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sombong, sifat memaksa, itu selayak baginya. Ataupun kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tipu daya, sifat tipu daya yang selayak bagi Allah. Sifat apa lagi selain daripada al-makru, al-kaidu, istihza', mempersenda-sendakan, sifat yang layak, yang sesuai dengan Allah. Jadi maknanya dalam ayat Quran sendiri Allah Ta'ala pun sebut, manusia ada juga yang telah merampas, yang telah mengambil sifat-sifat Allah. Di dalam hadis Qudsi, takabur, riak, sombong itu pakaianku. Jadi siapa-siapa yang mengambil pakaianku, Allah Ta'ala murka. Maknanya siapa-siapa yang ada takabur, riak, sombong, itu pakaian Allah. Kalau ada sifat itu kepada kita, kita telah merampas kebesaran Allah, pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, walaupun manusia ada sifat itu tapi tak layak. Adapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sememangnya layak dengan kebesaran dan keagungan Allah. Okey, terus. Sebagaimana yang kita ketahui dan telah dibahaskan di dalam pelajaran kita yang lalu, asal-asal manusia ini semua bertauhidkan Allah. Manusia yang pertama siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Semuanya berakidah, bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah, tidak menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah. Begitu juga anak-anaknya. Jadi sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam, mulalah manusia itu cuba mencari Tuhan dengan andaian, mencari Tuhan dengan logik, dengan pemikiran mereka. Jadi bermula daripada suasana keadaan begitulah manusia itu telah melakukan sebarang syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ada di zaman nabi-nabi yang terdahulu, mereka menganggap berhala, tokong, batu, kayu, pokok sebagai Tuhan. Ada juga daripada kalangan nabi yang terdahulu, kaum mereka menganggap bintang, matahari, bulan itu sebagai Tuhan. Ada juga daripada kalangan nabi yang terdahulu menganggap raja sebagai Tuhan. Sebagaimana di zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa-siapa yang memimpin, yang memerintah sebuah negara, mereka anggap sebagai Tuhan. Sebab apa? Pemimpin dan pemerintah memaksa rakyat supaya tunduk kepada mereka dan supaya menyembah mereka. Jadi berlakulah berbagai-bagai bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Al-Quran banyak mendedahkan penyelewengan yang berlaku pada umat-umat terdahulu supaya dijauhi dan dijadikan teladan oleh umat-umat.
Para Nabi dan Rasul berjuang menentang hadis-hadisnya. Perbuatan yang syirik yang dilakukan oleh masyarakat mereka tanpa ada sedikit pun berasal. Mereka menutup segala ruang dan jalan ke arah syirik dan penyelewengan tersebut. Amalan syirik berlaku dalam bentuk melakukan amalan menyembah berhala, menganggap Tuhan itu berbagai-bagai, mempunyai anak, isteri, bertuhankan makhluk sesama manusia, bahkan banyak lagi bentuk syirik dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Hal ini boleh dilihat pada masyarakat yang diutuskan Allah para Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Nabi Nuh AS. Dan Al-Quran memberitahu Nabi Nuh AS merupakan Nabi yang diutuskan Allah kepada masyarakatnya yang menampak sejarah yang pertama dan bukan syirik di muka bumi. Mereka merupakan manusia yang pertama menyembah berhala dengan anggapan berhala tersebut boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Sedangkan masyarakat manusia sebelum itu mengakukan diri hanya kepada Allah SWT dan tidak melakukan syirik kepadanya. Jadi zaman Nabi Nuh ini mereka menyembah berhala. Di dalam waktu yang sama mereka menganggap berhala itu dapat memberi manfaat, mendatangkan kebaikan, memperkenankan doa dan juga dapat menolak kemudaratan yang akan menimpa mereka. Itu salah satu bentuk syirik yang berlaku di zaman Nabi Nuh AS. Okey, terus firman Allah SWT, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an a'budu Allah wattaqu wa ati'un. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya serta beriman kepadanya. Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaumnya sebelum mereka didatangi azab yang tidak tertentu. Dia pun menyuruh mereka dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nuh supaya memberi peringatan. Anzir. Apa makna anzir? Memberi peringatan. Tugas sebagai da'i ataupun pendakwah ni dia bukan sekadar mengajar. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh ketika Nabi dia balik daripada gua setelah dia beruzlah kan, dia dipeluk oleh malaikat Jibril tu, badan dia rasa tak selesa, macam nak demam, dia pun selimut. Yang dia kata kepada Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni zammiluni, selimutlah aku, selimutlah aku. Ketika ada selimut tu turun ayat Quran pula, ya ayuhan mudaththir kum fa'anzir, wahai orang yang sedang berselimut, bangun beri peringatan. Bukan dia kata bangun pergi mengajar, pergi bagi tazkirah, bagi kuliah. Dalam tazkirah, dalam kuliah, dalam ceramah kena ada peringatan kepada orang supaya orang sedar, orang faham. Bukan sahaja kita cerita orang yang seronok, benda-benda yang seronok sahaja. Contohnya cerita syurga je. Cerita syurga semua orang seronok. Bila sebut neraka jadi orang takut. Dalam dakwah, dalam ceramah, dia kena ada peringatan, menyentuh sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau di zaman Nabi yang terdahulu orang sembah berhala, sebut sembah berhala ni sesat, menyekutukan Allah, menyeleweng, sembahan dan tindakan yang salah, kamu kena sembah Allah Ta'ala, sebut terang-terang. Sebab itu dalam ayat ini kata nadhirun, beri peringatan, mubinun, terang. Tak boleh kita duk main kona-kona ajaran Islam ni. Di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Nazir, bagi peringatan, orang suka ke tak suka ke, wajib kita kena terang sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Jangan kita mengambil nak ambil kesempatan, mengambil peluang, kita bertaqiyah untuk supaya kita tidak ditentang, tidak dimarahi, tidak dimusuhi, kita cerita benda yang seronok je. Benda-benda yang menyentuh masyarakat, yang menjadi kesalahan, tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu salah, tak berani tegur. Itu bukan nazir. Itu sekadar berceramah. Sebab tu banyak penceramah-penceramah sekarang, bila dia menyampaikan ceramah, orang seronok kan. Penuh masjid, penuh surau, penuh dengan lawak, dengan cerita-cerita dongeng, dengan kisah-kisah palsu yang dihidangkan di atas media penceramah, di dalam tazkirah masjid, surau dan sebagainya.
Nak bagi orang seronok lah. Nabi punya dakwah, para Nabi dan para Rasul bukan nak bagi orang seronok, nak bagi orang takut kepada Allah. Nak bagi orang kembali kepada hukum Allah, syariat Allah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, semua Nabi dan para Rasul semua dimusuhi oleh kaum mereka masing-masing. Semua dimusuhi, ditentang. Ada di kalangan Nabi dibunuh, ada di kalangan mereka dipenjara, diseksa dan sebagainya. Dia kata di sini, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah memberi peringatan lagi nyata. Maknanya peringatan yang diberikan itu terang, jelas, mudah difahami. Okey, terus. Yaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah padanya, serta taatlah kamu kepadaku. Al-Quran juga memerintahkan nama-nama berhala yang menjadi bahan sembahan masyarakat Nabi Nuh alaihi salam. Dan Al-Quran juga selain daripada menceritakan punca syirik, menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, dan Al-Quran juga telah mendedahkan, membongkarkan nama-nama berhala yang disembah oleh orang kafir di zaman Nabi yang terdahulu. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yudhirhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la yazidul zalimina illa dhalala. Maksudnya, Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku, dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi melainkan kerugian di akhirat kelak. Dan mereka telah menjalankan budaya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Dan kata-kata mereka menghasut dengan berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, terutama penyembahan Wat dan Suwa dan Yahud dan Ya'uq dan Tanas. Dan sesungguhnya kata-kata itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan dengan demikian, janganlah engkau wahai Tuhanku menandai orang-orang yang dari itu yang kesesatan jiwa. Jadi ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang sesat ini kata, la tadharunna alihatakum. Jangan kamu meninggalkan menyembah Tuhan kamu. Siapa dia? Allah. Allah kena sembah. Tengok. Dalam keadaan sembah Allah Ta'ala, wala tadharunna wadda. Dalam waktu yang sama, wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa dan juga nasra, kamu jangan tinggalkan juga. Ini nama-nama berhala. Asalnya 5 nama berhala ini, wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra, ini nama orang. Asalnya nama orang. Nama orang yang soleh. Nama orang ni okey. Di zaman Nabi Nuh ni, orang ni memang orang yang soleh, orang yang baik, ahli ibadah. Jadi masyarakat ini sangat mengkagumi mereka, sangat menyanjungi mereka, sayang kepada mereka, kasih dan cinta kepada mereka. Bila mereka mati, mereka telah 5 orang yang soleh ini meninggal dunia, sebagaimana yang disebut oleh Maulana Ali Asad An-Nadawi di dalam kitabnya Qisasun Nabiyyin, jilid yang pertama. Syaitan mari bisik. Kamu ingat tak? Rindu tak? Cinta tak kepada orang alim yang telah banyak jasa, banyak maknanya bantuan, pertolongan kepada masyarakat, banyak sumbangan kepada masyarakat? Kamu tak rindu ke mereka dah mati? Jadi generasi selepas pada tu, selepas orang alim ni meninggal dunia, 5 orang alim ni, dia kata memang ingat, memang rindu, memang kami teringat nak jumpa mereka, tapi bagaimana jalan? Jadi syaitan membisikkan supaya buat tokong lah, tokong gambar orang alim. Lalu bila mereka melakukan ibadat, mula-mula mereka buat gambar je, bukan buat tokong lagi, bukan buat patung. Bila buat ibadat, letak gambar tu di depan. Maka generasi yang pertama tu meninggal dunia. Muncul generasi yang kedua,
syaitan mari bisik. Sebenarnya orang dulu bukan buat gambar, orang dulu buat tokong. Langsung dia ukir batu tu menjadi berhala. Bentuk rupa dia sebagaimana orang alim 5 orang tadi. Tapi dalam keadaan begitu, mereka tak sembah tokong tu. Hanya mereka buat tokong saja, buat ibadat sembah Allah, tetapi patung tu tak di depan, bagi melahirkan kasih sayang dan juga menghilangkan kerinduan mereka kepada 5 tokoh orang alim tadi. Generasi yang ketiga, bila buat tokong juga, sembahyang tak sembah. Syaitan kata sebenarnya orang dulu sembah. Daripada buat gambar, buat tokong, terus kepada sembah. Generasi yang ketiga sampai sekarang. Mula-mula dia kata sembah Allah Ta'ala juga. Wa qalu la tazarunna alihatakum. Jangan kamu meninggalkan sembahan kepada Allah, sembah Tuhan. Dalam waktu yang sama, orang alim tadi pun kamu kena sembah juga. Itu dia kata syirik, sembah dua. Kalau sembah Allah Ta'ala saja tak panggil syirik. Syirik ni menyengutukan, menduakan, menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun Tuhan itu berbilang. Lalu Nabi Nuh kata, wa qad adallu katsira. Mereka telah menyesatkan banyak orang. Wala tadidziz zalimina illa dhalala. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kamu tambahkan orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang syirik, orang yang murtad, orang yang sesat itu dipanggil zalim. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Bunuh orang zalim juga, minum arak, judi, siksa orang, buat naya kepada orang, zalim. Zalim yang paling besar syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi Nuh berdoa, janganlah kamu tambah kepada orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Jangan nak tambah benda lain, tambah sesat, bagi jadi rosak terus. Sebab apa? Sebab ruang-ruang untuk masuk hidayah kepada hati mereka tak masuk lah. Dalam penilaian Nabi Nuh AS, geng ni, puak ni memang tak masuk hidayah dah. Doa, kita doa lah untuk dapat kebaikan, dakwah dah, panggil dah, seru dah, berjumpa dah, berdialog dah, bincang dah, nampak tak ada ruang masuk hidayah. Jadi bagi sesat terus. Jadi sebaik-baiknya doa dapat hidayah. Tetapi kalau tak nampak ruang, tak boleh masuk dah dakwah dah apa dah, bagi jadi sesat. Ini doa Nabi Nuh AS. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau sentiasa mendoakan kebaikan, hidayah, petunjuk kepada umatnya. Okey, terus. Berhala-berhala yang disembah itu pada asalnya adalah patung-patung orang yang soleh yang disebutkan dalam ayat ini. Asalnya orang yang soleh, 5 orang berhala tadi. Patung-patung tersebut pada asalnya dibina dengan tujuan untuk memperingati jasa orang-orang yang soleh disebut kepada masyarakat atau dengan lain perkataan hanya berfungsi sebagai tugu peringatan dan tidak lebih daripada itu. Namun apabila masa berlalu, nama syaitan mula memainkan peranannya. Angkat tinggi sikit, tak apa dengar, angkat tinggi lagi. Menipu masyarakat tersebut dengan mengatakan dengan meminta daripada patung-patung tersebut pergunakan hujan, rezeki dan lain-lain. Mereka beralasankan tidak menyembah patung secara langsung, sebaliknya sebagai perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Firman Allah SWT, Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Illa liqarribuna ila Allah zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kadzdzab. Maksudnya, kami tidak menyembah atau memujinya, melainkan supaya mereka menggantungkan kami kepada Allah sehati-hatinya. Mereka juga orang musyrikin Mekah, dalam iktiqad mereka, keyakinan, kepercayaan mereka, sebenarnya mereka kata mereka pun tak sembah berhala. Cuma mereka jadikan berhala ini sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kena ada perantaraan, kena ada wasilah. Sebab andaian mereka
dalam keadaan kita ni dosa banyak, salah banyak dengan Allah. Kita tak layak nak sembah Tuhan Allah Ta'ala ni. Dalam keadaan kita banyak salah, banyak dosa dengan Allah Ta'ala, kita kena cari perantaraan. Maknanya orang tengah ni lah, pakai kabel. Orang tengah ni ialah yang bawa kita punya amalan ibadat kepada Allah. Itu sebahagian daripada bentuk syirik. Bukan seolah-olah lagi mereka menganggap Allah Ta'ala perlukan perantaraan, perlukan orang tengah. Itu yang tak boleh tu. Duk minta kat kubur macam sekarang ni kan, kubur wali, kubur makam-makam. Yang tu yang jadi masalah tu. Kenapa tak direct kepada Allah Ta'ala? Dan sebahagian daripada kepercayaan jahiliah juga, mereka tawaf tapi dalam keadaan bertelanjang. Orang lelaki tawaf di siang hari, orang perempuan tawaf di malam hari dalam keadaan tidak berpakaian. Kerana kepercayaan mereka, bila kita buat dosa, minum arak, berjudi, buat maksiat kan, kita pakai pakaian. Jadi badan kita dipenuhi dengan kekotoran, dosa, kesalahan. Pakaian kita juga sama. Jadi bila nak tawaf, salah satu daripada bentuk ibadah, jadi takkan nak bawa pakaian yang penuh dengan dosa. Tu boleh lah. Mereka telanjang. Tu jom. Sebab tu mayakal tu. Nak kenal Allah Ta'ala pun mayakal, nak buat ibadat pun mayakal. Sebab tu datangnya ayat Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Surah apa? Al-An'am kan? Surah Al-A'raf. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kamu ketika kamu pergi ke masjid. Makan dan minumlah dan jangan kamu membazir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada orang yang melakukan pembazir, orang yang melampau. Musrif maknanya orang-orang yang membazir ataupun melampau batas. Musrifin. Jadi ayat ini nak bagi teguran kepada orang-orang jahiliah. Asalnya orang Islam memang daripada keadaan jahiliah, lepas tu masuk Islam. Bila dah masuk Islam, nak buat perangai jahiliah, nak tawaf dalam keadaan boling. Boling tu boling, tak berpakaian. Sebab apa? Pakaian itu mereka buat maksiat, dosa, bawa berserta dengan pakaian. Tak layaklah kita nak menyembah Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia ni bawa pakaian dosa, telanjang. Allah Ta'ala kata pakai pakaian. Itu adat mereka. Selain daripada apa tadi, mereka nak buat ibadat, orang jahiliah ni tadi lantik orang tengah, perantaraan. Lepas tu tawaf, mereka menanggalkan pakaian. Sebahagian daripada adat jahiliah lagi apa dia? Bila orang mati mereka buat apa? Buat makanan. Tu yang mari hadis Nabi tu, isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahum amrun ma yashghaluhum. Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib syahid di dalam peperangan Mu'tah. Rasulullah jumpa keluarga dia, suruh dia sabar. Jumpa anak isteri dia supaya keluarga Ja'far ini sabar. Lepas tu Rasulullah kumpulkan para sahabat. Rasulullah kata, isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahun amrun ma yashghaluhum. Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib kerana musibah telah menimpa mereka. Biasalah bila kematian dia susah hati, sedih kan, banyak urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Jadi sunnahnya jiran tetangga yang buat makanan kepada keluarga si mati, bukan si mati buat makanan. Jadi ini sebahagian daripada adat jahiliah yang diteruskan di zaman setelah masuk Islam, lalu digagalkan oleh Rasulullah, diperbetulkan, ditegurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, mengatakan yang bukan-bukan dan berdusta kufur dengan melakukan syirik. Berdasarkan apa yang berlaku kepada masyarakat Nabi Nuh alaihi salam
Islam mengambil langkah awal mengharamkan penggunaan patung makhluk yang bernyawa sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Di masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala, cakrawala, bintang, matahari, bulan dan juga jumlah manusia yang dianggap berkuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mengajak mereka ke arah mentauhidkan Allah tanpa mempedulikan apa dan siapa. Usaha baginda itu dianggap oleh masyarakatnya sebagai menentang kepercayaan arus perdana masyarakat mereka. Namun baginda tetap tidak pernah demi berhujah dengan masyarakatnya itu sehingga masyarakatnya kalah dalam berhujah. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara mencampakkan baginda ke dalam unggun api yang marak menyala. Jadi menggunakan cara kekerasan ini bukan sahaja di zaman sekarang, bahkan di zaman dulu. Bila nabi-nabi berhujah dengan kaum mereka, pemimpin mereka, raja mereka kalah, lalu mereka menggunakan kekerasan. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dicampakkan ke dalam api. Okey, terus walau bagaimanapun setelah dicampakkan ke dalam api tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan rencana mereka dengan cara memerintahkan api tersebut menjadi sejuk dan keluar daripada tabiatnya yang asal, yang kebiasaannya akan membakar sejak sesuatu yang dicampakkan ke dalamnya. Ini Allah Ta'ala jadikan suatu perkara amrun khariqul lil adah, perkara yang mencari adat yang luar biasa. Di sudut hukum adat, hukum kebiasaan, bila sesuatu dicampakkan ke dalam api, maka terbakar. Kayu ke, kita katakan daun ke, rotas ke, manusia ke, campak dalam api, dia terbakar. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi kepada Nabi Ibrahim ni, yang disebut sebagai mukjizat, maka duduk dalam api ni tak terbakar. Okey, terus Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat daripada api itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maksudnya, kami berfirman, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Bukan sejuk saja. Sejuk ni kadang-kadang boleh mendatangkan mudarat. Macam kita duduk dalam tempat peti air yang beku tu kan, boleh mudarat. Sejuk yang memberi kesejahteraan, yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Okey, terus Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam kerana sikap baginda yang tidak berganjak dalam mengajak masyarakatnya ke arah agama tauhid, dan ia menjadi contoh yang sepatutnya diikuti oleh umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Maksudnya, sesungguhnya adalah bagi kami pada bawaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Contoh ikutan yang baik semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur iman, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kami dan daripada apa yang kami sembah yang lain dari Allah. Kami kufur ingkarkan segala penyembahan kami, dan dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kami selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampun dosamu, dan aku tidak berkuasa menahan azab besar dari Allah sedikit jua pun daripada menimpanya. Berdoalah wahai para orang yang beriman, sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir, dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkau lah saja kami berserah diri, dan kepada Engkau lah kami rujuk bertaubat, serta kepada Engkau lah jiwa tempat kembali. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenali dengan nama agama Hanif. Agama Nabi Ibrahim dikenali dengan agama apa?
agama Hanif. Apa makna Hanif? Bebas daripada sebarang syirik. Bersih ni maknanya bersih daripada sebarang syirik. Sebab tu Nabi Ibrahim, setelah dia mendirikan Kaabah dengan Nabi Ismail AS, apakah doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Permohonan permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ingat doa tu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini sebahagian daripada doa Nabi Ibrahim. Di antara maksud doa Nabi Ibrahim itu wa yuzakkihim. Apa maksud wa yuzakkihim? Apa maksud wa yuzakkihim? Dalam ayat itu Nabi Ibrahim berdoa zuriat keturunannya ni dilantik Nabi. Lahirnya Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayatika, baca kepada mereka ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, Nabi akhir zaman ini membaca kitab dan juga hikmah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada syirik. Hanif ni bersih daripada syirik. Maknanya Nabi Muhammad membawa satu agama yang suci, agama yang hanif, yang bersih daripada sebarang syirik. Wattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dalam ayat yang lain, ikutlah agama Nabi Ibrahim. Sebab agama Nabi Muhammad kesinambungan daripada apa yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ikutlah agama millah Ibrahim adalah suatu millah, suatu agama yang hanif, bersih daripada sebarang syirik. Wa ma kana minal musyrikin, bahawa Nabi Ibrahim itu bukan daripada golongan musyrikin. Orang kafir Mekah kata Nabi Ibrahim pun syirik juga. Orang Mekah kata Nabi Ibrahim pun musyrik. Allah Ta'ala kata tak, agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif, lurus, bersih, suci daripada sebarang syirik, dan dia bukan daripada kalangan orang yang musyrikin. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikeen syakiran li an'amihi istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Maksudnya, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat, walaupun dia seorang diri. Dia takut bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid, dan dia tidak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. Dia sentiasa bersyukur akan nikmat Allah. Allah telah memilihnya menjadi Nabi dan memberi hidayah kepadanya ke dalam yang lurus. Syakiran li'an umih. Apa maksud? Sentiasa bersyukur di atas nikmatnya. Nabi Ibrahim tadi, nikmat Allah Ta'ala ini banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim. Dan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim pun banyak. Semua ujian-ujian itu dapat dilaluinya, ditempuhi dengan sebaik mungkin, dengan jayanya menempuhi ujian yang datang daripada Allah. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna. Kalimat itu para ulama tafsir kata suruhan dan larangan. Semua hak suruh semua dia berjaya dipatuhi, larangan semua berjaya ditinggalkan. Fa'atammahunna, dia menyempurnakan suruhan dan perintah Allah Ta'ala itu dengan sebaik-baiknya. Okey, terus Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai bapa kepada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri daripada segala bentuk syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Maksudnya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan dia tidak memberikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama bapa kamu Ibrahim. Dia meramakan kamu orang-orang Islam sejak dahulu, dan di dalam Al-Quran ini supaya Rasulullah Muhammad menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang beri keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat. Jadi kita tengok di sudut akidah sama aja. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana selalu kita sebut. Jadi yang bezanya sudut syariat. Walaupun zaman dulu aqimus salata wa atuz zakah. Nabi Ibrahim menunaikan sembahyang dan juga menunaikan zakat, tetapi sesuai dengan syariat pada ketika itu. Okey, terus. Oleh itu berikanlah sembahyang dan berikanlah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja sebaik pelindung dan sebaik pemberi pertolongan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.